Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, ini suatu pasal, suatu tajuk pada menyatakan, pada menerangkan barang yang haram isti'mal, haram guna pakai. Kita nak ambil dia mari buat guna pada menunaikan hajat-hajat kita, dia panggil isti'mal. Dan juga kita ambil dia guna pada pakar di tubuh badan kita pun, dia nama isti'mal. Isti'mal tu lebih luas. Barang yang haram kita nak guna pakai, barang tu daripada bijana, bekas-bekas, mangkuk, pinggan, timba, beledi, sudu, jarum, pisau dan umpamanya. Dan barang yang tiada haram. Tajuk ni nak bicara dua perkara haram guna pakai dan perkara yang tidak haram, yang halal. Dan haram atas lelaki, orang lelaki dan lainnya, lain pada lelaki iaitu perempuan. Termasuknya khunsa. Haram isti'mal, itu fa'il bagi haram. Haram isti'mal pakai sesuatu daripada bijana emas dan perak. Nak guna bijana bekas daripada emas dan perak tak boleh. Ini pada ghaliknya orang kaya-kaya lah. Nak terlibat dengan perkara ni. Kita orang-orang yang tidak diberi kekayaan, yang tidak diberi keluasan sangat kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita selamat daripada perkara ni. Kita kurang di satu segi, dapat kelebihan di satu segi. Orang yang Allah bagi keluasan hidup dia dengan kaya raya, banyaknya harta, dia tidak selamat daripada jatuh di dalam kerja perkara haram yang diantaranya sampai pada guna bijana emas dan perak. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, bantu kita semua di atas mengerjakan taat dan boleh tinggalkan kemaksiatan dan derhaka kepada Dia. Amin ya rabbal alamin. Kita nak guna mangkuk, pinggan, peruyuk, sudu, emas dan perak tak boleh. Isti'mal pakai pada makan, untuk buat makan dan minum dan lainnya, buat cawan, buat gelas. Rayahnya, dan jika kecil atau sedikit sekalipun,
kita guna buat lidi saja. Lidi untuk makan pocok, ambil perkara yang kecil-kecil, sekali pun tak boleh. Maka haram pencelak mata. Lidi buat celak, lama celak kat mata, itu pun haram. Nama bejana bekas alat dan bekas celak, bekas masuk celak, dan penyolak gigi. Dia tulis begitu tu, penyolak gigi. Alat buat colak kita sudah makan makanan tu, setengah daripada hubung kait dengan makan tu, kita cuci gigi selepas makan. Cara bercucinya, colak buat kesel-kesel makanan yang ada terlekat di celah-celah gigi, nama colak. Ambil beruh gosok tu nama beruh gigi. Dan jarum, dan sudu, dan sisi, dan bekas ukup. Alat kita dah buat perasak masuk gaharu dan upamanya tu. Dan upamanya daripada emas, pencelak ke semua tu, pencelak, bekas celak, penyolak gigi ke semua yang adalah semua itu, halakada semua itu daripada emas dan perak. Tak boleh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tegas, dia nas di dalam hadis dia, dia pegang dua perkara, satunya setera, yang keduanya dia pegang emas. Dia kata dua perkara ni haram di atas lelaki daripada umat aku, dan halal bagi perempuan daripada umat aku. Dan satu riwayatnya dia kata aku halalkan, dihalalkan emas dan setera bagi perempuan daripada umat aku, dan diharamkan di atas lelakinya. Uhilla adh-dhahabu wal harir li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan setera bagi umat aku, dan diharam bagi perempuan daripada umat aku, dan diharam di atas lelakinya. Dan haram berukup dengan dia, dengan emas, yakni dengan bekas ukur emas, melainkan kerana darurah. Bila darurah, maklum, jadi satu kaedah dah. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurah itu dia mengharuskan perkara-perkara yang haram, perkara yang ditegah. Apa darurah? Iaitu satu perkara yang menekankan seseorang, yang mempertupukan seseorang kepada kerjakannya, sekira tidak dikerjakannya menyebab bagi dia itu tertanggal roh, tak boleh hidup. Itu nama darurah. Ataupun jika tidak mengerjakannya, hilang manfaat anggota, hilang kegunaan anggota, ataupun sakit yang sangat, itu nama darurah. Seperti pencelak mata daripada emas atau perak, bercelak dengan dia kerana mencerahkan matanya dengan dikhabar tabib yang adil. Tiada cerah matanya melainkan dengan dia, dengan pencelak daripada emas dan perak, maka harus isti'malnya. Itu mata kita sakit, tak nampak. Sekiranya kalau tidak bercelak dengan pencelak mata emas perak, hilang manfaat anggota kita. Nak lihat hilang manfaat mata, tengok tak nampak, tengok tak boleh. Boleh. Itu kerana darurah. Maknanya bila kita kena faham, bila hukum darurah artinya bila darurah boleh,
Hukum asalnya itu hukum yang sabit, hukum yang tetap, azimah nama dia. Tak boleh kita nak ubah. Tak boleh kita nak orang pemerintah nak mengubah, nak buat masuk mesyuarat, ambil keputusan, tak boleh. Seperti kita kata hukum sembahyang 5 waktu, tak boleh masuk di berlaman, tak boleh masuk di sidang perwakilan rakyat untuk nak mengatur semula, nak mengubah, tak boleh. Itu panggil hukum yang sabit, hukum yang tetap, hukum yang kejap. Yang boleh pemerintah nak masuk campurnya perkara-perkara yang ada maslahah bagi rakyat, bagi ummah, yang tidak ditetapkan oleh syarak, yang tidak ditetap di dalam syariah. Maka haram emas, bejana emas, sama ada lelaki atau perempuan, ini hukum yang sudah tetap. Nas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah larang pakai, Rasulullah larang minum di dalam bejana emas dan perak. Dan haram mengupah perbuat sesuatu daripada bejana emas atau perak, dan haram pula mengambil upahnya. Kerana tidak ada satu wajah yang jadi halal. Sebab tu ambil upah pun haram, beri upah pun haram. Kalau ada wajah halal, seperti kita kata pakaian emas dan perak, tali tekak emas dan perak, cincin emas, tali tekak emas, cincin emas, gelar tangan emas, kita orang lelaki pergi upah tukar penepah, tukar buat cincin, buat tali tangan tu, boleh. Tukar makan upah pun boleh. Sebab apa? Sebab ada wajah yang halal kita upah. Tak mesti kita orang lelaki nak pakai. Kita upah untuk isteri kita, untuk anak perempuan kita dan umpamanya. Kalau yang tidak ada yang halal, tidak ada satu keadaan yang halal, seperti bejana emas dan perak, lelaki pun haram, perempuan pun haram, maka haram kita upah dan mengambil upah. Dan tiada wajib ganti atas orang yang memecahkan dia akan sesuatu daripada bejana emas atau perak. Kalau kita ada cawan emas, ada seorang buat pecah, kita ada pinggir emas perak, ada seorang buat pecah, tak wajib dhaman, tak wajib ganti. Seperti segala alat permainan, alat permainan yang haram, kena kait gitu. Alat permainan hak harus, hak makruh, itu tak boleh, kena ganti. Alat permainan yang haram, bila dipecah, tidak wajib gantikan dia. Dan seperti haram isti'mal yang tersebut, itu hukum tetap. Sebagaimana haram pakai, haram pula, ini sebagai kias, haram juga menaruhkan dia sesuatu daripada bejana emas atau perak dengan ketiadaan isti'mal. Sifat taruh dalam almari, sifat taruh di dalam tempat simpan, tak ada ambil guna, letak sama dengan bejana-bejana biasa. Dia tu dikunci untuk zon dia. Misalnya kita buat 2 zon, satu zon bejana emas perak, satu zonnya bejana biasa. Zon dia tu dikunci, sekalipun tak boleh. Kata haram menaruh pada kul yang asah, pada pendapat atba', pengikut Imam Syafi'i, ulama yang ikut Imam Syafi'i yang sampai pada
Apakah ashabul wujuh yang khilaf kata simpan menaruh tu haram ke tak haram, yang lebih kuat wajahnya, yang lebih kuat dalilnya, haram menaruhkan dia. Sebab kerana menaruh itu menghelakan kepada isti'mal. Menghela yakni menarik. Tarik kepada dipakai. Dengan mana hari ni taruh, besok boleh jadi ambil pakai. Cuba-cuba tengok. Hari pertama cuba. Hari yang kedua, yang ketiga, pakai terus. Bandingnya seperti kita berkawan dengan orang merokok. Kawan merokok, aku tak mau merokok, aku nak berkawan saja. Kita berkawan boleh 1 bulan, dia suruh cuba gak rokok ni. Sedap ya tak? Kita tak mau, tak mau. Allah cuba saja, tak payah tu cuba. Mula kita cuba 2-3 tegak. 2-3 serak. Lepas tu tahu tak boleh aku pening. Boleh 3 hari, dia kata Allah cuba wisapa 5, kemarin 3, hari ni takut boleh. Akhirnya kita bertagih dengan rokok. Itu mahela nama dia. Bila ada di depan, semacam orang patai itulah. Patai buah deria. Tapi bila ada di depan, kena musangking tu pula agak, rasa nak tahan tak boleh. Cuba juga seulahnya. Begitulah bila ada, dia takut kepada menghelakan, menarikkan kepada isti'mal. Dengan sebab tak yakin tu, jadi khilaf. Kalau yakin kepada kata bila sifat tu yakin kepada isti'mal, ambil guna sungguh, itu tidak khilaf lah. Maka haram pula bejana yang disadur dengan emas atau perak. Kita bejana biasa je, daripada kaca, daripada seming, katakanlah kita lomo dia, lomo dengan emas dan perak, tepat nama dia. Sebelah dalam tu bejana biasa, daripada kaca. Kita lomo kulit dia tu dengan emas dengan perak. Nampak kuning, nampak putih. Itu haram juga. Kita guna bejana tu. Tapi syarat. Jika daripadanya sesuatu dengan dilentangkan atas api. Tu kitab ada salah. Jatuh tu. Tak faham. Jika daripadanya sesuatu. As-sawab yang betul. Jika dapat daripadanya. Jika dapat daripada emas atau perak, dapat sesuatu sedikit, boleh ambil sikit daripada emas dan perak dengan dilentangkan, dibentangkan atas api. Maksud begini, kita satu pinggan, kita lomo emas, kita lomo emas. Maka haram kata haram kita guna bejana emas yang pinggan yang dilomo dengan emas tu tilik. Kalau banyak haram, kalau sedikit tidak haram. Lomo tu, lomoran emas yang dilomo tu jika sikit halal, jika banyak haram. Dhabit sikit dan banyak, kalau kita nak ambil balik, nak mengeluarkan emas itu dengan kita bakar api. Ya, bila kita nak buat terbit perkara sikit, kita kena panah dia. Tiap-tiap perkara yang melekat, yang lekat di satu perkara yang seakal-akal gam tu.
Seakan getah tu kita kena panah. Amah ni bila kita sadu tepat di besi dan umpamanya dia bersera. Serah masuk dia kejap lekat kat situ. Bila kita nak mengeluarkan dia kena bakar dengan api, dengan gas dan umpamanya. Letak dia di atas api, bila dia panas dia cair lembut, kita kukuk buah. Kita ambil dengan dilentangkan di atas api, kita ambil dia bawa terbit mari boleh ambil. Jadi ada mah, jadi mah lagi. Maka itu nama banyak. Itu haram. Kalau kita pergi bakar api nak ambil dia, hangus habis, tak ada isi dia, habis begitu saja. Itu sedikit, itu halal. Sedikit tu sesuatu tu dirobik pula di dalam kitab hasyiah-hasyiah, dapat daripadanya sesuatu, yakni sesuatu yang berharga, yang dinilai dengan harga. Kalau boleh mengeluarkan sesuatu, bawa terbit juga, tokoh-tokoh jadi mah bakar. Bila nak pergi jual kepada tempat perniagaan mah, tidak ada harga. Dia kata hak ni tak boleh dah. Hangi dan pohu nak buat apa tak boleh. Itu dinama sedikit, itu halal lagi. Sesuatu yang ni sesuatu yang dinilai dengan harga. Sesuatu ada harga. Kalau nak jual tu laku, ada harga dia. Itu maksudnya. Maka jika tiada dapat daripadanya sesuatu, terbenar tiada dapat langsung. Bila bakar api letak di atas api, habis langsung. Ataupun dapat juga tetapi tidak dinilai dengan harga. Maka tiada haram. Hak sadu, hak lomo tadi tu tak haram. Bejana yang disadu, yang dilomo dengan mah perak tidak haram. Kalau sedikit. Mana tafsirnya jika sedikit tilik, jika sedikit tilik pada sedikitnya dan banyaknya. Maka tafsir ini, tafsir kata jika dapat haram, jika tiada dapat sesuatu tiada haram, pada pihak isti'mal, pada pihak pakai. Kita nak guna bejana atau menaruhkan dia kan bejana. Kedua-dua. Bukan kata pada pihak pakai saja, harus kalau sikit, kalau nak taruh tak boleh, tak sama. Kalau halal pakai, halal lah sifat taruh. Ada pun perbuatan itu diri nak guna. Ada pun diri sadu sendiri, itu perbuatan, yakni menyadurkan dia kan bejana, yakni dengan emas dan perak tu haram mutlaqan. Kerja sadu tu haram semata. Kita ambil hak waqi', hak berlaku, hak realiti di dalam masyarakat kita. Sadu menyadukan emas dan perak ni, sadu bejana dengan emas atau perak, hak realitinya, hak kita tahunya tak berlaku lah. Kalau berlaku pun 1% dalam 1000% kalau adanya. Seumur hidup kita ni pun tak jumpa lagi orang sadu dengan emas perak bejana, dia peruyuk, dia pinggir, dia sudu, dia mangkuk, dia jaranglah kita nak jumpa. Hak jumpa, hak berlakunya, hak realitinya iaitu sadu cicing. Orang lelaki dia tahu hukumnya haram di atas dia pakai cicing emas. Pakai tali tekak emas, je emas, katalah emas haram di atas orang lelaki. Tetapi dia tak pakai cicing emas, dia pakai cicing perak. Itu harus dan sunat. Orang jata dia tak khatum pakai cicing, khususnya dengan cicing perak. Tetapi dia ambil cicing perak itu menyadukan, disadukan dengan emas. Supaya nampak juga kuning-kuning seperti emas. Dia panggil, buat dia hari ni celup. Pergi celup air mah
Dulu dia sadu ambil air mah lomo jadi kulit. Sebelah dalam perak, luar dia kulit dia tu emas. Tu apa hukum? Tu hak waqi'nya. Waqi'nya kalaulah sedikit celuk dia tu nipis saja, kiranya kita nak ambil bawa pergi kepada tempat sadu tu, kata nak buai balik, nak ambil emas jual semula, dia kata tak boleh dah. Kalau nak ambil balik pakai habis. Itu nama sedikit nama dia. Maka halal. Kalau banyak haram. Dan hak waqi' lagi, dia tidak sadu cicing tu. Haknya dia buat kuku cicing, iaitu yang duk pegang permata cicing, yang dia panggil juga kaki cicak, duk pegang permata tu. Ada kalanya 4, ada kalanya 6, macam-macam lah. Dia panggil kuku yang memegangkan permata tu. Dia buat dengan emas ataupun dengan suasa, dengan tosa. Maka itu haram. Tak tafsir dah. Sebab tentu banyak semata-mata. Bila jadi kuku tu tak payah ahli dia bawa terbit. Kita orang biasa pun boleh ambil alat pisau ke spana biasa ni, pulah bawa terbit pergi jual pun boleh tu. Itu haram. Itu nisbah nak pakai. Ada pun diri kerja sadu tu, tukar kerja celup, lomo mah perak, lomo berjana mah perak, lomo cicing celup cicing mah dengan perak, itu haram mutlaqan. Celup sikit kah, celup banyak kah, haram semata-mata. Demikian lagi memberi upahnya. Upah. Kita bila nak celup dengan air mah lomo, air mah perak, kena upah. Beri upah tu haram, dan mengambil upahnya. Kerja tu adalah kerja haram. Dan tiada haram bejana emas dan perak yang disadu dengan tembaga panggil. Lomo temaga tak apa, boleh. Dan upama temaga besi ke, dan jikalau dapat daripada temaga dan upamanya sesuatu, yakni sesuatu yang berharga dengan dilentangkan atas api. Kalau dibakar dengan api untuk nak ambil keluar dia tu, boleh ambil keluar saduran tu. Temaga hak kita sadu dengan dia, besi hak kita sadu dengan dia tu, boleh bawa terbit mari sekali pun. Tiada haram. Demikian lagi jika dikarakkan bejana emas dan perak. Pinggan perak tu berkarak. Naik bunga apa? Bunga karak dah. Mana bila karak ni kita panggil lah, kata rusak, emas tu rusak dah. Terbit dah keemasan dia bersifat emas, bersifat dengan emas, perak bersifat dengan perak, keperakan dia tu terbit dari dia sudah keluar dah daripada keperakan dia. Dia sudah keluar dah daripada keemasan dia tu. Jadi berkarak, naik merah, naik hitamnya, itu hilal haram. Sekira-kira berkarak banyak mana? Sekira-kira menutup oleh karak tu, hitam ataupun merah cenderung hitam tu, menutup zahirnya tu maf'ul bagi menutup akan zahirnya, akan sebelah luaran dia, luaran bagi bejana.
Zahirnya zahir bejana dan batinnya batin bejana. Sebelah dalam dia pun tutup. Katuk dengan karat. Maka pada karat tu tafsil yang tersebut. Karat tu tengok. Kalau karat tu sikit, masih haram lagi guna bejana. Kalau karat tu banyak, itu hilang haram, boleh. Dhabit sikit banyak karat tu, kalau kita nak buat karat, tak boleh. Kalau kita kukuk karat, buat habis karat tu. Tak ada isi dia. Maka itu nipis. Maka masih lagi bejana tu, bejana emas dan perak masih lagi haram. Kalau kata karat tebal, kalau kita gelantang di atas api, kita kukuk buah hasil karat tu, ada karat tu, itu banyak. Itulah kata tiada haram. Dan harus isti'mal bejana yang lain daripada keduanya, lain daripada emas dan perak, seperti bejana yakut, permata, batu merah, batu permata nama dia, permata yakut. Boleh walaupun harga mahal sekalipun. Dan marjan, nama jenis batu permata, dan akik, lihat batu permata akik Yaman, dan barang sebagainya. Dan haram memakai bejana yang ditempel dengan perak, yang besar tempelnya pada uruf. Tempel kerana perhiasan. Tempel ni tapung lah. Bejana kita rusak, pinggir ke peruyuk ke, kita katalah terpayat air. Dia raka, retak. Kita masuk air, dia bergerak terbit, air tak meladun, tak melekat lama. Letak 1 jam ke habis. Maka kita ambil emas atau perak sadu. Kita ambil perak tu tepat, sumi panggil, seming. Kita seming, kita loma emas supaya nak baiki dia tu. Tapi kita tepat dia tu, tempel dia tu tempel besar pada uruf. Lepas tu pada tempel dah tu kita nak berjangak, buat bunganya berjadi berjangak, bukan semata hajat nak tahan air keluar, nak katuk pecah dia, katuk raka dia tu tak. Nak berjangak pula. Buat satu bentuk jadi perhiasan. Itu kerana perhiasan. Haram pakai bejana biasa, bejana seluk, bejana daripada lumpur, daripada tanah. Tapi tempel dengan tempelan emas atau perak yang besar, haram. Maka jika besar kerana hajat, kalau tempel besar, tapi kerana hajat, kalau nipis tak lekat, hajat nak boleh lekat, harus serta makruh. Boleh tempel, boleh tapung, sumi, bejana yang rusak tu dengan emas atau perak kerana hajat. Kalau besar kerana nak berhias, itu haram. Atau kecil pada uruf, kalau dia tapung tu nipis, sikit lah, pada panggilan orang ramai, tapi kerana perhiasan, kecil kerana nak perhias, berjangak, makruh ia. Kalau sikit makruh, tak haram. Atau kerana hajat, kecil kerana hajat tiada makruh. Tu pak rupanya. Besar, hak haram satu, besar kerana berhias.
Itu haram. Kalau besar kerana hajat makruh. Kecil kerana berhias makruh. Kecil kerana hajat itu harus tiada makruh. Adapun tempel emas maka haram semata-mata. Tiada tafsil. Saat ni dia royak tempel dengan perak. Kalau alat penapung tu, alat penepek tu emas, tu kecil besar haram semata-mata. Kalau dengan perak tu ada 4 surah 4 rupa tadi. Besar kerana berhias itu haram. Kita langkah kepada satu pasal lagi. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan sunat bersugi. Sunat beruh gigi. Bersugi ni barangkali perkataan asal ringkas daripada berus gigi. Kita guna beruh untuk cuci gigi. Ambil beruh tu gosok gigi, dia panggil bersugi. Maka sunat ia bersugi pada tiap-tiap kelakuan, tiap-tiap keadaan. Kita duduk berjalan ke, kita duduk biasa, di atas kenderaan, di bawah kenderaan, di rumah, di masjid, tiap-tiap kelakuan. Dan terlebih muakkadnya, yang lebih kuat tutup pada syarak, di dalam syarak dia suruh sangat-sangat seakan-akan wajib, lazim daripada muakkad, besar fadilat dia, banyak pahala dia tu tinggi, lebih banyak. Hak lebih kuat tutupnya tak kala hendak membaca Al-Quran, nak membaca Quran. Dekat masa kita nak baca Quran, maknanya belum daripada baca Quran tu, hak itulah kuat tutupnya. Sangat disuruh kita bersugi supaya kita baca Al-Quran dengan keadaan mulut kita bersih, keadaan mulut kita tidak berbau yang keji, bau yang huduh, bau busuk. Kerana Al-Quran kalamullah, kita kena menghormatinya, kita kena memeliakannya. Sehingga nak baca dengan mulut yang kotor, yang busuk pun tak berapa comel, tak berapa molek. Tidak adab lah, nama biadab. Kita bercakap dengan orang, mulut kita busuk pun tak beradab. Ini kita ambil kalamullah, mari bercakap dengan mulut kita busuk. Lebih lagi lah. Oleh itulah, bila nak baca Quran, sangat-sangat digalakkan supaya bersugi. Dan tak kala hendak sembahyang. Ketika nak sembahyang, sebelum daripada semaya sikit tu sunat beruh gigi. Dan tak kala berubah bau mulut. Bila mulut busuk, mulut kita ni bila tak makan lama dia busuk. Lepas makan pun dia busuk. Bila busuk tu berubah bau tu, sunat bersugi. Dan tak kala jaga daripada tidur. Sedar pada tidur, itu di sisi ahli kesihatan, doktor-doktor, dia suruhlah paling kurang beruh gigi 2 kali sehari. Belum tidur, selepas tidur. Kerana itu ketika nama dia nak jaga daripada kuman yang membahayakan gigi, yang merosakkan gigi dan membaung baung yang tidak disukai. Membaungkan mulut, buat mulut tu bau dengan bauan yang keji, yang huduh. Dan tak kala kuning-kuning gigi. Gigi dia, penyakit dia
bila kita tak beruh lama dia cenderung kepada kekuningan sampai akhir jadi kuning. Dia panggil kesal makanan hak lebih-lebih tu, dia isap, dia pergi melekatkan di gigi. Kalau kita tak beruh buah, dia bertinda bersusun jadi kuning. Gigi putih bila kotor dengan makanan, dia berubah jadi kuning. Oleh itu supaya nak jaga daripada kekuningan gigi tu kena selalu beruh gigi lah. Lebih lagi bila gigi sudah kuning. Sudah kuning sangat suruh buai kekuningan tu. Kuning itu menunjuk di atas kekotoran gigi, menunjuk di atas kotornya gigi. Kuning tu hasil daripada kotor yang lekat di gigi. Dan sunat pula tak kalah hendak tidur. Mana Islam kita syumul syamil melengkapi, semua ada ajaran dia. Cuma orang Islam saja beramal dengan tidak beramal. Ajaran Islam ke semua adalah ajaran yang membawa kebaikan, penganutnya membawa kebaikan kepada yang beramalnya dunia dan akhirat. Ini menunjuk kata agama Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau di masa lampau, masa wahyu ni, masa turun Al-Quran, masa Nabi bercakap tajuk sugi tak sugi, manusia tak maju, tak tahu buat kajian lagi. Tentang kesihatan gigi sejauh mana, tak halus. Kalau ada pun kasar-kasar. Tetapi Nabi boleh bercakap dengan secara halus dah. Itu menunjuk kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di segi kesihatan, tak kalah nak tidur, dia sangat-sangat menggalakkan untuk kita bersugi dan ketika jaga daripada tidur. Dan tak kalah ambil wudu dan membaca hadis. Ini adalah diriwayat, dihikayat daripada Imam Malik. Imam Malik bila dia nak baca hadis, dia cuci beruh gigi, dia berhias dengan perhiasan, pakai baju, pakai pakaian yang kemah, kerana dia nak berhadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi dia rasa, dia panggil itu ada zauq. Dia rasa betul-betul dia duduk berdepan dengan Rasulullah. Bila baca hadis Rasulullah, seperti dia bercakap dengan Rasulullah. Sebab tu dia beradab sangat-sangat. Itulah jadi barakah, Rusia barakah. Mereka sangat-sangat tinggi di dalam adab. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tak ada di hadapan, tapi perasaan dia seolah dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Imam Malik tempat pengajian dia, seolah kata institut dia aja, universiti dia nya Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah tu lah. Maka tak jauh dengan Nabi, jaraknya boleh jadi dia duduk tu tak jauh. Kalau katalah 10 meter, 20 meter, mana dekat. Rasa seperti Nabi ada di depan dia. Kita di hari ini baca hadis, baca Al-Quran, baca tafsir, baca kitab agama ni, ikut rasa selera kita. Masa nak pakai baju pakai, baca. Masa tak berbaju pun kita baca. Bermacam-macam. Itu makna kita tidak ambil berat, tidak hormat kepada ilmu. Dan tak kalah hendak berzikir, dan tak kalah hendak masuk Kaabah. Kalau kesempatan boleh masuk Kaabah, ya, kita orang awam pun ada peluang diberi, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, kita ada peluang nak masuk Kaabah. Cuma iaitu kita masuk di dalam Hijr Ismail. Itu sebahagian daripada Kaabah.
Di dalam Kaabah yang ditutup dengan pintu tu pada adat kata mustahil lah bagi kita orang biasa. Tak jadi menteri, tak jadi presiden, tak jadi perdana menteri, tak boleh masuk lah kat situ. Kena orang pekat barisan depan ataupun pemimpin tertinggi saja diizin, diberi. Kalau kita nak masuk juga di dalam Kaabah, kita boleh masuk di dalam Hijr Ismail. Sunat kita beruh gigi. Dan tak kala masuk seseorang kepada rumahnya, nak buka pintu masuk rumah sunat beruh gigi. Dan tak kala hendak jimak, dan pada ketika lapar, lapar tu sunat kita beruh gigi juga. Dia boleh mengenyangkan. Setengah ulama kata, hadis kata boleh mengenyang tu dua tanggung. Satu boleh mengenyang sungguh, yang kedua dia tidak bahaya dengan lapar dia. Bila kita lapar kita beruh gigi, lapar tu dia kadang dia membahayakan seorang. Bila kita beruh gigi jadi biasa. Pedah dia lah. Dan tak kala dan dahaga, dan tak kala hendak mati. Kita rasa tak sedap dah. Kita boleh rasa lah, aku ni nampak akhir nyawa dengan napas saya ni dah. Mintalah beruh gigi, beruh. Dan dikatakan, ada dikata, ni sirat tamrid, bahawasanya ia bersugi memudahkan keluar ruh, memudahkan mati. Ialah saya ada pengalaman bincang-bincang dengan orang-orang yang buat perhati kepada orang mati. Jadi banyak diperhati, ditengok orang yang bersugi, khususnya orang yang selalu guna kayu arak tu, kayu sugi, sentiasa dia bersugi. Kayu sugi selalu bersama dengan dia. Bila kosong masa dia luar, dia beruh gigi. Turun kereta, nak naik kereta, dia beruh gigi. Kebiasaannya orang ni mati dengan secara mudah. Duduk biasa, meninggal dunia, mati dengan mudah. Boleh jadilah kata kelebihan dia beruh gigi. Sebab tu kalaulah kita rasa kita tu tak ada harapan hidup dah pada adat, sakit kita begini, nyawa kita menyawa begini, berasa tak ada harapan hidup, beruhlah gigi. Dan tak kala hendak musafir, dan tak kala datang daripadanya musafir, balik musafir, sunat beruh. Kalau pergi pun sunat, kalau balik pun sunat. Dan lainnya seperti barang yang tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang. Kitab hak panjang, bila panjang banyak cara dia, isi dia banyak. Maknanya kitab besar-besar. Melainkan kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang puasa. Hak tu saja istisna, tak sunat bersugi, makruh kat sini. Selepas bila masuk Zuhur, pada hari yang seorang itu puasa, sama ada puasa Ramadan ataupun lain pada Ramadan, di situ makruh bersugi. Ini pun khilaf di dalam mazhab kita Syafi'i. Tiada sunat, bahkan makruh ia. Sama ada puasa fardu atau sunat. Ada di sana satu pendapat mengatakan tak makruh, sunat juga beruh gigi itu. Kerana dalil dia mafhum saja, tidak nas. Dalil hak kata makruh dipaham daripada hadis Nabi, wa yumsi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Seorang yang puasa masuk waktu petang, maklum masuk waktu petang iaitu dengan gelincir matahari. Bila masuk waktu petang, bau mulut dia lebih sedap, lebih harum daripada kasturi.
lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Bila kata lebih harum, faham daripadanya ditutup, disuruh memperkekalkan. Ditutup, disuruh bitahai beladuk gitu, jangan menghilang. Menghilangkan dia nama menghilangkan asar ibadah, kesan ibadat. Mana busuk mulut itu ialah kesan kita puasa. Hasil pada kita puasa bila waktu petang dia busuk, kita tak makan lama, dia busuk, dia bau keji. Tetapi di sisi Allah suka Allah nak supaya mulut kita busuk dengan puasa. Lebih baik daripada kita pakai kasturi pada hari Jumaat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kata kita membuatkan dia, menghilangkan dia itu makruh, kerana dia kesan ibadat. Macam mana, sebab apa dikait dengan waktu petang? Di waktu pagi tak makruh. Kerana waktu pagi tidak hasil lagi kesan dia, tak ada lagi kesan dia. Petang baru ada kesan dia. Serta pula di dalam hadis kait dengan wayumsi, masuk di waktu petang. Sama ada puasa fardu atau sunat, dan hilang makruhnya dengan jatuh matahari. Ini ada. Dan memilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala akan ketiadaan makruh mutlaqan. Imam Nawawi dia kata tak makruh beruh gigi. Bagi orang yang puasa, sama ada dulu daripada gelincir matahari dan kemudiannya, tak kira. Itu tak tak jadi perkara rumit sangatlah bagi kita untuk kita nak bergigi di bulan Ramadan. Dan setakat itu dulu, kita rehat boleh 10 minit. Kita akan sambung kitab yang kedua insya-Allah taala, dan sunat bersugi dengan tangan kanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa kharaja an dhalikal asli, dan keluar daripada itu asal, itu yang ghalib, yang banyak. Yang asalnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan ataupun khafa' dengan kasrah. Zaidun, zaidan, zaidin. Amran, amrun, amran, amrin. Bakrun, bakran, bakrin. Gitulah asalnya. Ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Tiga jazam dengan sukun, lam yadrib, lam yalid, lam yulad. Keluar daripada itu asal, itu kaedah ghalib, keluar oleh sab'atu abwabin, oleh 7 bab. 7 bab, yakni 7 babak. Orang petani kata babak, 7 babak, 7 bagai, 7 jenis. 7 kumpulan daripada kelimah-kelimah di dalam bahasa Arab. 7 kumpulan ni, 7 bagai ni, 7 babak ni tidak mengikut secara asal, secara hak ghalib. Itu makna keluar. Maknanya bahasa Arab ni, hak Arab dia tu tak satu kaedah. Sebahagiannya hak banyak, rafa' dhammah, nasab fathah, khafa' kasrah. Ada 7 bagai ni keluar daripada hak tu. Tu kita kena tahu. Orang nak main bahasa Arab kena tahu hak keluar ni, hak dikecualikan. Boleh panggil ini yang dikecuali. Boleh kata kita buat ayat begini, semua kelimah di dalam bahasa Arab, kelimah mu'rab, hak i'rab itu rafa' dhammah, nasab fathah, khafa' kasrah, melainkan 7. Yang mana 7? Ahaduha, bermula salah satu daripadanya, salah satu daripada 7, ma la yansarifu, barang yakni isim, la yansarifu, yang tidak terima tanwin, ia ismul ladzi la yansarif, isim tak terima tanwin. Dia ada bab dia, ada tajuk dia pula. Sini nak bilai dulu. Isim yang tidak terima tanwin, iaitu isim yang ada padanya 2 ilat, yang bahasa Farak kedua-dua, 2 ilat daripada 9 ilat. Maknanya mudahnya, isim hak ada 2 sebab daripada 9 sebab. Yang menegah tanwin ada 9. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin, rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu 9 ilat, 9 sebab. Bila di satu kelimah ada 2 daripada 9 itu, satu ilat sebab dia kembali pada lafaz, satu sebab dia kembali pada makna. Maka bila beripung begitu, nama isim tu ismul ladzi la yansarif. Isim itu tidak boleh ditanwin. Orang Arab cakap tidak tanwin. Ulama nahwu letak nama ismul ladzi la yansarif. Ini yang keluar daripada asal. Fa innahu, maka sesungguhnya ma la yansarif, yujarru, dijar akan dia bil fathati, dengan fathah. Hak asalnya dia khafa' dengan kasrah. Ismul ladzi la yansarif keluar di dalam bab jar saja. Bab rafa' sama rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah. Khafa' saja dengan kasrah. Khafa' saja dengan fathah. Nahwu bi afdala minhu. Misalnya marartu bi afdala minhu. Dengan yang lebih afdal daripadanya. Afdala
isim tafdhil. Isim tafdhil yang ada pada dia dua ilah. Maksud dia adalah ismul ladzi la yansarif, kerana ada padanya dua ilah daripada 9 ilah. Dua ilah ni forok kedua-dua. Dengan sebab dua ilah ni lah ismul ladzi, isim tafdhil itu masuk di dalam ismul ladzi la yansarif, tidak terima tanwin. Satu ilah kembali pada lafaz dia afdal, iaitu dia wazn fa'il, wazn af'ala akrama. Yang kedua ilah kembali pada makna, iaitu dia isim wasaf, wasfiyah, yang afdala, yang lebih afdal. Kita kata hak mudah kita nak kenal seperti lafaz Ahmad. Ja'a Ahmadu, tak ada tanwin, jangan Ahmadun. Ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Khofa bi Ahmada, bukan bi Ahmadi, bi Ahmadin. Illa malaikan, ismul ladzi la yansarif ini dia tak keluar mengikut hak asal. In udhifa, jika diidhafah akan dia jika diidhafah akan dia akan ma la yansarif. Ismul ladzi la yansarif kalau dia idhafah, maka dia i'rab seperti asal, khafa dengan kasrah. Tengok, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani, tidak ahsana. Ahsan yang lebih elok, isim tafdhil, ismul ladzi la yansarif. Dia khafa dengan kasrah di sini kerana idhafah. Hak kata dia keluar daripada asal, khafa dengan patah jika tidak diidhafah. Tu kait. Au dakhalathu al, atau masuk padanya dhamir pada dakhalathu tu nama min babil hazfi wal isal. Asal dia dakhalat alaihi, atau masuk di atasnya al-ulih alif lam. Ismul ladzi la yansarif kalau masuk alif lam, dia i'rab seperti asal, khafa dengan kasrah. Misalnya nahwu bi afdalikum wa bil afdali, marartu bil afdal. Jadi bil afdali, bukan bil afdala dak. Kalau tak ada dua ni tidak idhafah. Kalau tidak masuk alif lam, dia khafa dengan patah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, bi ahsana, bukan bi ahsani. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Macam mana tak sama kat situ? Sama-sama masuk harah jar, sama-sama isim tafdhil. Hak sana bi ahsana, hak sini fi ahsani. Kerana fi ahsani ini dia idhafah. Sana dia tidak ada idhafah, tidak ada alif lam. Habis kat situ. Satu. Yang kedua atsani, yang kedua majumi'a, barang jamak yang jumi'a, yang dijamak akan dia bi alifin, dengan alif, wa ta'in, dan ta mazidataini, yang ditambah akan kedua-duanya. Jamak yang jadi jamak dia, yang tahakkuk jamak dia dengan tambah alif dengan ta. Jamak hak dikira dia jamak sebab alif dengan ta. Kalau buat ta alif dengan ta, dia tu jadi mufrad. Itu nama jamak muannas salim nama dia. Maka keluar juga daripada asal. Asal rafa' dhamma, nasab fathah, rafa' kasrah, jamak muannas. Annahu hindatin fa innahu yunsabu bil kasrah. Maka sesungguhnya ma jumi'a bi alifin wa ta'im mazidataini, dinasabkan dia dengan kasrah. Cuba tengok,
Kita baca Quran nahwu khalaqallahu samawati. Hak maktuf dia wal arda. Arda mufrad nasab dengan patah hak asal. As-samawati jamu muannah nasab dengan kasrah. Tak boleh baca as-samawata dak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Hak dia buat contoh ni tak ada problem sangat. Kadang hak kita buat ayat cara kita, setengahnya kita doa kepada mayat, kadang kita apa ni, jamu muannah ni kita nasab dengan patah juga. Kita kata Allahumma ighfir lana di dalam doa mayat tu sayyiatina sayyiatana, katakanlah itu jamu muannah kena khafa dengan kasrah. Yang ambil samawati inilah jadi buat tempat ukurnya. As-samawati kalau rafa' as-samawatu hadhihi samawatu. Nasab dia Allahul ladzi khalaqas samawati. Khafa dia nazartu ilas samawati. Nasab dengan khafa sama. Fangfiru subatin. Fangfiru, hendak keluarlah kamu daripada rumah kepada peperangan. Nafar, tinggal tempat, panggil nafar. Tengok kita pergi buat haji, kita nafar Mina, iaitu tinggal Mina, keluar daripada bombing Mina. Allah suruh dalam Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula nafara, hendaklah nafar, tinggal kampung halaman, terbit daripada kampung, terbit daripada tempat bermukim, oleh satu puak supaya belajar fiqh, belajar faham di dalam agama. Fanfiru subatin hala keadaan subatin, berjamaah berkumpulan, sepuak, satu kumpulan. Subatin dia tambah hadis dengan ta. Subatun subat. Subatin makna mutafarriqin. Segala yang bercerai-cerai, berfirqah. Satu puak. Itu jamu muannah. Bi khilafi wa kuntum amwata. Ada alih dengan ta juga. Alih dengan ta ni bukan alih dengan ta zaidah kedua-dua dak. Yang zaidahnya alih saja, sebab amwat jamak dia mautun. Ta tu sudah ada pada mufrad. Mufrad dia ada ta, mautun mati, mayyitun mati. Jamak dia amwat, sudah ada ta. Basalah samawat. Samawat asal dia mufrad dia samaun. Jamak dia tukar hamzah tu dengan waw, samawat, tambah alif dengan ta. Mudahnya hindun, tambah alif dengan ta, hindat. Katakanlah kena apa jamak muannah. Jangan kata gini wa kuntum amwatin, tak betul. Sebab dia ni amwat ni bukan jamak muannats salim, dia jamak taksir. Sebab apa kata jamak taksir sedangkan ada alif dengan ta? Nak panggil jamak muannats alif dengan ta yang zaidah kedua-dua. Sekarang amwat hak zaidahnya alif saja. Ta itu ta asli, ta asal mufrad, asal kalimah.
Wa ra'aitu qudatan. Qudah, ta itu alif tu alif asal. Asal dia qadin. Qadin asal qadiyun. Jamak dia qudah, qudayatun. Alif tu tukar daripada ya hak asal, tambah ta saja. Ta tu tambah alif asli. Tak panggil jamak muannah. Wa ulhiqa bihi, dan dihubungi dengan dia bima jumi'a bi alifin wa ta'in, dihubung, maknanya diberi hukum sama. Itu ilhaq, dihubung, diberi hukum sama, diberi serupakan, diserupakan, walaupun dia ni bukan jamak muannah, tapi dihubung seperti jamak muannah. Semacam kata kita tuan rumah, tuan negara, ada orang mari menepati duduk dalam negara kita, dia dapat IC seperti warga negara, dapat hak, walaupun diistisna, dikecuali sebahagian, nama dia tu mulhaq, dihubung. Dia bukan warga negara, tapi diberi hak dia seperti warga negara. Dia bukan tuan rumah, tapi diberi hak seperti tuan rumah. Serupa sama. Ulatu, dihubungi akan lafaz ulatu. Ulatu bukan jamak muannah, dia mulhaq jamak muannah. Kerana dia tidak ada mufrad baginya. Cara kita belajarnya supaya satu cara hak lebih mudah, nisbah dengan orang tertentu, iaitu kita kena faham tahu kata ismul ladzi la yansarif, i'rab dia macam mana. Kita kena tahu i'rab dia rafa' dhamma, nasab patah, khafa' patah. Itu cara lebih mudah. Jamak muannah ni bagaimana cara i'rab dia? I'rab dia rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah, khafa' dengan kasrah. Itu lebih mudah. Tak ada kira asal tak asal, kita kena tuai selalu dah. Kena ampunya selalu. Ampunyanya ismul ladzi la yansarif, ampunya dia, perubahan dia ketika rafa' dengan dhammah. Rafa' dengan dhammah, jaa Ahmadu. Nasab dengan patah, ra'aitu Ahmada, dengan tidak ada tanwin. Khafa' dengan patah, marartu bi Ahmada. Selama tidak idhafah, selama tidak ada alillah. Kalau jamak muannah, rafa' dengan dhammah, jaa hindatun. Nasab dengan kasrah, ra'aitu hindatin. Khafa' dengan kasrah, marartu bihindatin. Nasab dengan khafa' sama. Seperti ismul ladzi la yansarif, nasab dengan khafa' sama. Cumanya ismul ladzi la yansarif, nasab dengan nasab khafa' dengan patah, jamak muannah nasab khafa' dengan kasrah. Dua daripada 7. As-salis, yang ketiga, zu. Kalimah zu bermakna sahibin. Zu dengan makna sahib. Maknanya zu isim 5. Ada zu di sana, zu dengan makna allazi. Zu isim mausul. Zu isim mausul, dia bina. Zu isim 5 dengan mana sahib tuai, seperti zu malin, mana sahibu malin, empunyai harta, orang yang milik harta, pemilik harta. Zu dengan mana pemilik, zu dengan mana empunya. Maka dia keluar daripada asal. Makna dia bukan rafa' dengan dhammah, nasab dengan patah, khafa' dengan kasrah.
Dia ni i'rab dengan huruf terus. Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafa' dengan ya. Ja'a dzu malin, ra'aitu dza malin, marartu bi dzi malin, dzu dza dzi. Hak asalnya rafa' dhammah, nasab fathah, khafa' dengan kasrah. Wa ma udhifa, dan barang yang udhifa, yang diidhafah akan dia akan ma li ghairil ya, bagi yang lain daripada ya. Ya mutakallim. Apa ma bayan, min lil bayan, min abin wa akhin wa hamin wa hanin wa famin, yakni abun, akhun, hamun, hanun, famun yang idhafah kepada lain pada ya. Dia keluar daripada hak asal. Abun jangan kata abi, akhun lain pada kata akhi, hami, hani, fami, lain pada itu, seperti kata abuka ataupun Abu Zaidin, Abu Bakrin, Abu Hurairatin, Abu Hurairata. Kata abu begitu dia keluar pada asal. Maksudnya isim lima. Di dalam mata Jurumiyah panggil isim lima. Dalam kitab yang lain dia panggil isim enam. Enam ni abun, akhun, hamun, hanun, famun, zu. Isim ni dia keluar daripada asal, dia tidak rafa' dengan dhammah, nasab fathah, khafa' kasrah. Hanya i'rab dia rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafa' dengan ya. Syaratnya jangan idhafah kepada ya mutakallim. Jangan abi, akhi, hami, hani, fami, zi. Jangan idhafah kepada lain pada ya, kepada ya mutakallim. Kalau idhafah pada lain pada ya, dia i'rab rafa' wa nasab alif, khafa' dengan ya. Halaka ada abun, akhun, hamun, hanun, famun, lima tu bi ghairi mimin. Pada famun. Halaka ada famun tu bi ghairi mimin, dengan tidak ada mim. Iaitu fu Zaidin. Hadza fu Zaidin, ini mulut Zaid. Ra'aitu fa Zaidin, aku lihat mulut Zaid. Nazartu, aku pandai, ila fi Zaidin, kepada mulut Zaid. Kalau ada mim, dia i'rab dia rafa' dengan dhammah. Famun hadza famu Zaidin. Tafri'nya fa innaha, maka sesungguhnya ma udhifa li, fa innaha as-sittah, zu bimakna sahib, ma udhifa li ghairil ya min abin wa akhin tu tu'rabu, di i'rab akan dia bil wawi, dengan wa, ai raf'an pada tika rafa', wal alifi, dan i'rab dengan alif, ai nasban pada tika nasab, wal ya'i, dan i'rab dengan ya, jarran pada tika jar. Mana rafa' dengan wa, nasab dengan alif, khafa' dengan ya. Misalnya ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Itulah yang mudahnya. Kesimpulannya isim lima atau isim enam rafa' dengan wa, ja'a abuka, nasab dengan alif, ra'aitu abaka, khafa' dengan ya, marartu bi abika. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, tu khafa' dengan ya. Wa ummihi wa abihi, tu khafa' dengan ya. Nak tengok kepada masa tu, kita sudah sampai pada penghujung. Untuk kali ini setakat ni dulu. InsyaAllah kita tengok di masa yang lagi akan datang. Jika diizin Allah, kita akan sambung pada kata wal afsahu
fil hani an-naqsu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.